Sawaban. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام شغل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ayat berapa? 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun ya'malu ala syakilati, tiap-tiap orang tu bekerja beramal mengikut caranya sendiri. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, Tuhan kamu lebih mengetahui akan orang yang paling betul jalannya. Apa maksud ayat ni? Daripada ayat ini yang berbunyi kul kullun ya'malu ala syakilati, tiap-tiap orang yang bekerja, yang beramal mengikut caranya sendiri, huraian dia. Allah SWT menyuruh supaya dikatakan pula kepada manusia itu bahawasanya tiap-tiap orang sama ada beriman, sama ada berterima kasih terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang engkar, dipanggil kufur nikmat. Masing-masing akan bekerja mengikut caranya sendiri, bergantung kepada tabiat yang ada pada dirinya, sama ada dalam petunjuk maupun dalam kesesatan. Kalau tabiat dirinya itu orang yang mulia dan bersih, akan lahirlah daripadanya amalan dan perbuatan yang baik serta tingkah laku yang mulia lagi bersih. Tetapi kalau tabiat dirinya itu kotor dan keji, maka akan terbitlah daripadanya amal yang jahat dan perbuatan yang buruk. Itu yang dimaksudkan kullu ya'malu ala syakilati, maknanya mereka itu akan beramal mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kedudukan dia. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun ay kullul insan, kita insan tu muyassar, dia akan dimudahkan oleh Ta'ala lima khuliqalahu, bagi barang yang Tuhan dah sediakan dia di akhirat itu. Mana ke akhirat dia ahli jannah, di jalan ke syurga tu mudah. Walaupun tengok berat betul kan, mengorbankan nyawa macam-macam, bagi dia mudah ringan. Dan begitu kalau dia ahli neraka, dia buat maksiat saja, minum arak depan orang tak apa, dia bercium jantan betina siap pohon, macam-macam lagi tu kan. Itu semua tanda-tanda ahli neraka jahanam. Kalau dia tak bertobat sampai akhir, berat. Mana tanda ada, sama ada tanda tu tanda yang baik ataupun sebaliknya. Atau maksud dia beramal ala syakilatih, ikut lain dia. Dalam ayat lain Tuhan kata kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap puak tu dia seronok dengan puak dia. Mana ahli dunia dia seronok ahli dunia, bercerita akhirat dia menung apa bercerita ni kan. Dia. Kalau ahli lah pula dengan cara dia, ahli akhirat dengan ahli akhirat, masing-masing tu ngam dengan cara dia. Orang yang leka, yang gelap dalam kehidupan dia dengan maksiat mungkar, ada seronok cara dia. Tentu orang tak nak sembahyang, tuan-tuan bawa pergi masjid, duduk sat depan, ada aircon berpeluh dia. Pada aircon ada, dia tak ada duduk tu, dia rasa macam nak kiamat kata. Dia tak pernah masuk masjid, duduk ada sat depan pula, musi ni nak keluar tak boleh. Sebab tu bukan ahli dia. Kalau ahli lah dia tak keluar masjid, dia tak apa pun tadi. Begitu juga kalau bukan ahli dunia, dia ahli akhirat, letak tempat ahli dunia, risau dia, mati aku dia. Tak ada duduk dia, pening dia tengok dengan cerita dunia apa,
dengan keadaan semua ahli dunia mencara, tak boleh ahli akhirat terduduk dia pening pada intan. Habis tu mereka tu ikut syakilah, ala syakilatih, mengikut makna cara. So sini mana cara ahli syurga ada cara dia, cara ahli neraka ada cara dia intan. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kemudian dalam keadaan mereka ini di tiga ya golongan. Ya. Yang pertama yang paling tinggi ahlillah. Yang kedua bawah dia ahlul akhirah. Yang paling ke bawah tak ada harga tu ahlul dunia. Tu habis terus. Hidup dia mati dia semua lid dunia. Ya, tidak ada langsung jalan untuk ke sana. Siapa dia? Pertama siapa dia? Hidup lain. Ya, para kufar orang kafir. Orang kafir itulah yang pertama hidup lain tu. Ini kata syarud dawab, binatang paling jahat mengangkat atas dunia itulah dia. Kemudian orang-orang yang ahli usah, ahli maksiat, ahli mungkar, habis. Adapun ahli akhirat, dia dah berhijrah satu tapak. Ya, qalbi dia sudah berhijrah. Dia tidak merelakan diri jadi ahli dunia. Bahkan dia berjalan ikut jalan betul. Tapi dia belum bersih tepat lagi. Dia masih lagi ada sangkutan dengan makhluk. Dia tu makhluk, syurga tu pun makhluk. Kalau ahlilah dia terus bersih. Kemudian farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah, dan Tuhan kamu lebih mengetahui orang yang paling betul jalannya. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa di antara kamu yang paling benar perjalanannya disebabkan mengikut perkara yang hak, lalu diberinya pahala yang berganda-ganda, dan juga tahu siapa yang sesat jalannya lalu diseksa dengan seksaan yang setimpal dengannya. Kerana Allah SWT tahu tabiat manusia dari asal dia dijadikan, dan Tuhan Maha mengetahui pula akan persediaan yang ada pada diri manusia itu tersebut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggariskan melalui panduan. Di mana kita jangan pelik kalau manusia itu terbagi beberapa firqah, masing-masing ada dengan cara dia. Ya. Kalau ahli syurga dengan jalannya, kalau ahli neraka pula dengan jalannya. Kalau ahli neraka dia tengok ahli syurga dia pening. Kau pergi segi masjid surau pula tak penat ke dia? Kita pula di sana tak penat ke? Kita pula tengok dia kan, orang dah bang maghrib lepak-lepuk main bola tak berhenti. Kita kata budak-budak ni apa nak jadi kan? Ya, kita tengok dia, kita menyeling, dia tengok kita pun dia menyeling. Tak penat ke dia? Tak penat kau pergi masjid surau. Ya, sebab rasa tu lain-lain. Sebab tu jangan sekali-kali kita terkena kemanisan maksiat habis. Ya, tu bahaya betul. Sebab tu kena pantau. Bila kita leka sikit, kita tengok kalbi kita macam mana. Dia seronok tak? Dia mula leka tak? Jangan biar, dia biarkan habis. Daripada seronok batang, dia malah, lepas malah dia jauh, lepas jauh habis lah. Dia tenggelam. Ya, syaitan pun benam dia habis. Akhir cantik dulu. Dulu cantik, akhir dah rosak. Tu muncul sebab dia tak pantau. Ya, pemantauan tu adalah benda yang sangat penting. Sentiasa memantau. Muhasabah. Ya. Kemudian naik muraqabah, atas lagi musyahadah tu adalah jalan-jalan dalam memelihara kurniaan besar Allah Ta'ala iman sini. Qala Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, itu kepada Rasulullah SAW, tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, dan tiadalah kamu diberi akan ilmu pengetahuan hanyalah sedikit sahaja. Pada ayat ini berbunyi wa yas'alunak, mereka menanya akan dikau. Tanya apa? Anir ruh, daripada hakikat ruh. Apa itu ruh? Kemudian huraian lafaz ar-ruh dalam ayat ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, dia adalah Al-Quran. Ya, ada juga yang mentafsirkan makna dia ialah Al-Quran, kerana ia persesuaian jika dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ya.
Dan kami turunkan daripada Quran tadi ma huwa syifa. Maknanya ialah syifa, pengobat, rahmat. Jadi Quran dia diibaratkan sebagai syifa, penyembuh. Ini Quran datang dan bahasa Arab pun begitu. Dia ada kalam majaz, ada kalam hakiki. Hakiki asy-syafi huwa Allah. Ta'ala yang menyembuhkan. Tapi disebut sini syifa, penyembuh, itu majaz. Ya, sebab kalam tu ada kalam majaz, kalam sandaran, bukan hakiki. Adapun hakiki minallah, sebenarnya dia asy-syafi huwa Allah. Penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Mana ada yang mentafsirkan bahawasanya ar-ruh dengan mana Al-Quran. Baruh dia menyebabkan hidupnya hati manusia tadi. Dan pula dihubungkan dengan ayat yang sudah, iaitulah wala in syi'na lanazhabanna bil ladzina auhayna, ayat 86. Ya, dan banyak sekali dalam Al-Quran digunakan Quran itu dengan lafaz ar-ruh, berarti Al-Quran. Umpamanya pada ayat 52 surah Asy-Syura, itulah wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan kami ini Ta'ala wahyukan kepada engkau roh. Apa dia roh itu yang Tuhan wahyukan? Quran. Roh itu mana? Quran, dengan perintah kami. Itu pendapat yang pertama. Dan begitu juga pada ayat 2 suratul Nahl, suratul Nahli, yunazzilul malaikata birruhi min amrih, dan turunkannya atau malaikat Jibril membawa wahyu. Birruh, apa dia buat roh? Al-Quran, mana wahyu Quran, dengan perintahnya. Ya, dengan Quranlah jiwa dan akal seorang menjadi hidup. Itu. Ya, mana dia merupakan benda yang menghidupkan. Ini kalam majaz. Orang beriman dia faham lah majaz dengan apa? Dengan hakiki. Dan hakiki yang menghidupkan Allah Al-Muhyi, ya, Al-Mumit, semua nama dia. Dengan Quran juga dia mengenal Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat. Tidak ada arti hidup bagi jiwa tanpa pengetahuan yang ada dalam Quran. Ya, orang yang mana hidup dia tak kenal Quran, tak ikut Quran, tak ada hidup, tak ada arti dia hidup. Ini ibarat bangkai mungkin. Ya, binatang kapi itu semua tak ada bangkai, tak ada guna apa tu. Bahkan Tuhan sebut dia binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Tengok sekarang, tengoklah di Palestin dia apa semua tu binatang, ya, Yahudi laknatullah. Yang kedua, di antara malaikat Jibril, dia adalah malaikat Jibril, ya, roh tu. Demikian mengikut pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Kerana banyak terdapat dalam Al-Quran lafaz ar-ruh bererti malaikat. Seperti mana firman Al-Quran dalam ayat surah Syu'ara yang bunyi nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran itu turun dibawa oleh ruh. Siapa yang bawa ruh itu? Ialah malaikat Jibril AS, yang dipercayai mana ruhul amin. Diturunkan dalam hati engkau supaya engkau menjadi golongan orang-orang yang memberi amaran. Yang kedua. Yang ketiga, dikatakan roh itu dengan makna nyawa, yang dengan dialah manusia dapat hidup, sebagaimana kita mudah faham. Dan inilah pendapat jamhur kebanyakan ulama. Ini maksud kudus ni adalah roh yang ada dalam, yang bersekali dengan jasad kita. Dalam hubungan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah melintas di depan sekumpulan orang-orang Yahudi. Maka setengahnya berkata, tanyakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentang ruh. Ini ayat ni. Lalu dijawab oleh setengah yang lain, jangan kamu tanya dia, ya, nanti kamu akan mendengar perkara yang tidak kamu sukai.
Golongan Yahudi lah sentiasa menyakiti para nabi, ingkar. Tapi kalau tanyakan jawab, dia pun tahu memang banyak tak kena dia. Maka mereka bangun, ya, juga bertanya. Dia kata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, wahai bapa kepada Qasim, itulah Nabi SAW. Anak sulung Rasulullah SAW laki-laki nama Qasim, ya. Orang Arab tu dia akan digelarkan bapa dia dengan anak laki-laki yang pertama. Kalau anak laki-laki dia nama Hasan, sulung ni Hasan, maka nama dia Abul Hasan, ya. Kalau anak dia nama dia Razak, mana Abu Razak. Kalau anak dia nama sini maknanya Rasulullah Qasim. Sebab tu zaman Rasulullah ada hadis mengatakan dilarang seorang ketika zaman Nabi membawa nama dengan nama Qasim. Dilarang sebab takut tasyabuh. Kan Abu Qasim mana? Abu Qasim Rasulullah ke Abu Qasim tu? Ke Abu Qasim Bukit Larang? Kan Abu Qasim Bukit Larang, dia Abu Qasim seorang. Kan? Jadi maknanya Abu Qasim sekarang tak boleh nak pakai Abu Qasim pun tak ada hal, sebab tak kesamaran dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi digelarkan Rasulullah dengan Abul Qasim. Jadi disebut di sini Allah. Mana tadi? Ada kata, wahai Abul Qasim, ya Abul Qasim, ceritakan kepada kami tentang roh. Baginda terpegun seketika dan menunggu. Kata Ibn Mas'ud selanjutnya, maka tahulah saya bahawa baginda diturunkan wahyu. Katanya kejap lagi dan selanjutnya wahyu pun turun. Rasulullah pun menjawab, wahyu yang turun apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh, maka jawab qurir min amri rabbi. Mereka akan bertanya kamu tentang roh, hakikat roh. Maka jawab ar-ruh min amri rabbi, roh tu urusan Tuhanku. Mana jangan masuk campur serah ke dia. Yang ini Allah Ta'ala menyuruh menjawab pertanyaan mereka, ya, bahawa roh ataupun nyawa itu adalah urusan Tuhan. Roh itu diciptakannya tanpa sembarang benda maddah, ya, benda kasar tak ada roh. Sebab dia itu benda yang dikatakan latifah, rabbaniyah. Sebab mentafsirkan apa dikatakan roh, nafsu, akal, semua dia panggil latifatul rabbaniyah nuraniyah, ya, benda yang latifah dibangsakan kepada kejadian Tuhan yang halus, yang seni. Hanya Tuhan saja yang tahu akan hakikatnya, ya. Kamu tidak mengetahui, kecuali yang dapat dirasakan oleh panca indera kamu, yang dapat difikirkan oleh akal kamu, ya. Kemudian kamu tidak akan tahu tentang sesuatu benda, melainkan yang ada mengandungi sifat seperti warnanya, geraknya, dapat dilihat oleh mata, ataupun suara yang dapat didengar oleh telinga, ataupun ada rasa yang boleh dirasai oleh lidah, atau ada bauan yang boleh dihidu oleh hidung, atau berkeadaan panas atau sejuk yang boleh dirasai dengan sentuhan. Tapi kamu tidak dapat menangkap atau mencangkau sesuatu yang bukan merupakan benda seperti nyawa atau ruh. Kecuali kalau Tuhan buka, itu lain. Pada awliya Tuhan buka, dia dapat. Kalau Tuhan tak buka, tak ada siapa dapat, kan. Pada unsur-unsur rohani. Adalah diriwayatkan apabila ayat ini turun, maka orang-orang Yahudi, dia pun berkata, kami telah dikurniakan ilmu yang banyak, kami dikurniakan kitab Taurat. Siapa yang dikurniakan Taurat, sesungguhnya dia mendapat kebaikan yang banyak. Lalu turunlah ayat ini, ayat 109 Suratul Kahfi, ya, iaitu yang akan datang sebelumnya, iaitulah qul law kana al-bahru midad, ya, qul kana law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfadu kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada.
Qul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, lau kanal bahr, kalau sekiranya lautan menjadi mana dakwat, lautan itu jadi dakwat untuk menuliskan perkataan Tuhanmu, nasaya lautan itu menjadi kering sebelum habis perkataan Tuhanmu yang ditulis. Meskipun kamu datangkan sebanyak itu pun lagi, tambah lagi satu lautan lagi, tak habis. Itulah hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala in syi'na lanazhabanna billadhi awhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan sesungguhnya kalau kamu mahu, pasti dapat kami hapuskan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Kemudian engkau tidak memperolehi pelindung daripada kami. Allah. Di huraian ayat ini setelah Ta'ala menyebutkan bahawasanya ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia itu tidak lain hanya sedikit saja. Sehingga ulama mengatakan yang ada pada Rasulullah SAW tu banding dengan kita tu 99.9.9, yang ujung sikit itu ada, bagilah kita ramai-ramai. Bagilah kita ramai. Betapa hebatnya yang ada pada Rasulullah SAW. Itu pun Tuhan kata sedikit. Ya, kita ni hafal, tak ada hakikat. Kalau orang sufi tu tak pandang apa ada yang ada diri. Kita tak ada apa. Setelah telah menyebutkan bahawa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia tidak lain hanya sedikit saja, akan terangkannya pula di sini sekiranya Allah Ta'ala berkehendak mengambil kembali ilmu yang sedikit pun, kalau dia tarik balik habis pun. Ya, kepada manusia itu nasihat Allah Ta'ala melakukan. Ya, tua dia tarik nyanyuk semua dah. Kalau nak baca pun dah tak boleh dah. Ingatan pun dah hilang. Ini dinyatakan, iaitu sekiranya kami mahu untuk menghapuskan makna wahyu Al-Quran tu, kalau tuan nak tarik balik yang telah dilafazkan di dalam dada orang-orang yang menghafazkannya, yang telah dihafaz, diingat dalam dada hafiz, orang hufaz, dan menghapuskan tulisan Al-Quran. Tuan nak hapus, hari kiamat tu habis kan? Dekat kiamat habis, kosong. Dulu pun ada berlaku sikit kan. Tuan naga sikit pun dah terang kabut. Yang mereka catat dan mereka tulis, nascaya dapat kami melakukannya, sehingga nanti tidak ada sedikit bekas-bekas tinggal lagi. Dan jadilah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeadaan seperti orang yang tidak tahu langsung tentang Quran. Kalau nak buat boleh, yang diwahyukan. Dan juga seperti keadaan orang yang tidak pernah beriman, ya, Tuhan boleh lakukan. Orang beriman tu dia tarik habis, boleh na'udzubillah. Atau semua kerja Allah maksudnya. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Tapi dia tak lakukan sebab apa? Allah memberikan kemuliaan pada kekasih wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan diangkat. Angkat terus. Tak ada langsung tulisan. Orang-orang pun bertanya bagaimana ia akan diangkat, padahal Allah Ta'ala sudah menyematkannya dalam hati kami, dan sudah kami catatkan di dalam sebuah kitab, dalam mushaf semua dah ada. Sekarang pula dah lebih banyak cetakan, dia kilang semua. Jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Quran itu akan diangkat ke langit pada suatu malam. Tidak ada sepotong ayat pun yang akan tinggal di dalam lipatan hati. Satu yang pertama. Mana orang Islam boleh nak baca ayat Quran dia baca, qul huwallahu tak boleh. Nak baca ayat lazim pun tak ingat. Atau tercatat di dalam muka kertas, kita buka kosong, melainkan nanti ia akan terangkat semua sekali, sehingga kamu tidak mempunyai barang sedikit pun tentang Al-Quran. Lalu ia pun membaca ayat 86 bagi dia membaca. Benar ni bermaksud. Maksudnya semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Quran diangkat, bacalah. Kadang tak dia baca Quran, dia buat dia nanti, dia dulu buat nanti. Syaitan bodoh kan, dia nak bersuakalkan dia. Lain kita boleh baca kitab Quran, tak boleh baca. Takkan ke original panggil sui tu. Tak tahu dia belajar lah, berlama orang belajar kan. Dan sungguh belajar tu kena dia. Kalam Allah Ta'ala kan dari Tuhan, dibawa oleh makhluk yang tidak berdosa, malaikat, disambut oleh insan termulia.
Rasulullah ni bukan surat khabar, main baling-baling kan. Ini tak dapat surat khabar pula, dia kami risau. Quran dia tak baca, dia tak risau. Ya. Bunyi kalau tak baca Al-Quran kali. Kena baca. Hari-hari kena baca Quran. Dan baca Quran kena belajar lah, jangan baca sendiri. Kadang syaitan pandai kan aku baca ni rasa betul lah ni. Tak boleh. Nak baca Quran mesti ada tajwid. Nak baca Quran mesti ada tajwid. Macam mana orang nak semayang jemaah mesti tahu muafiq masbuk. Dia semayang ni berjemaah mesti akan jadi. Tak ada ni muafiq je masbuk. Mesti tahu. Kalau tak tahu bantai kali dia masbuk dia buat muafiq jemaah habis batal semayang. Begitu Quran. Ya, dia kena tahu. Sebab tu Quran sebut tu warattilil Qur'ana tartila, tu ayat Quran. Warattil Quran, tartilkan Quran itu dengan tartil sungguh. Maka ditanya Sayyidina Ali, apa makna tartil? Dari tajwid, mahwa tajwid riayatul awqaf wa riayatul awsaf wa riayatul makharij. Tajwid itu makna memelihara akan wakaf. Wakaf tam wakaf lazim macam jenis wakaf ni. Riayatul awsaf, dia kena tahu sifat-sifat urut tu, sifat zati, sifat aridi, semua dia tahu kena baca. Ya, bukan bantai kan, ya, bukan surat khabar. Ini kalamullah. Ya, awsaf wa riayatul awsaf wa riayatul makharij. Dan dia kena tahu tempat mana keluar makhraj urut. Ya, kan dia baca berdengung tak berdengung apa. Macam-macam bunyi yang dia gang. Sebab tu dia kena mengaji betul-betul talaki. Bila Quran, dia mesti ada guru musyafahah. Ya, yang terbaik mesti ada yang ada sanad. Dia ambil guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara makna Quran. Sebab dia kalamullah ni. Dibaca kena baca yang betul. Bahawa dia akan dapat kurniaan besar. Dan siapa yang memelihara Quran, dia akan diberikan satu kelebihan. Di barzah lagi besok, alam barzah ni lah, Quran akan dipendek. Azab datang, Quran datang. Jangan apa-apa, jangan azab dia. Dia memelihara tu, dia membaca tu. Terutama di waktu malam, suara yang sangat dikasihi Allah ila qiraatul Quran, bacaan Quran. Ya, la taj'ali buyutakum kuburah. Kamu jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Tak ada langsung ayat Quran, sunyi. Lagi teruk pula gedebung, syaitan joget. Itu lagi hantu. Mini bar pada dalam rumah. Quran kena baca. Bawa ada nur rumah. Habis ya. Allah karim. Kemudian dan satu lagi daripada Ibnu Mas'ud juga. Katanya lenyapnya Al-Quran ialah dengan sebab diangkat dari dada pembaca. Yang pertama sekali, angkat Quran. Ya, langsung tak boleh baca. Habis. Sebab siapa hafaz Quran, dia tak boleh baca, haram pun. Wajib dia kena hafal, dia kena jaga. Cuma dalam kitab Iqna, habis Sujak mengatakan maksud hafiz tadi, dia berdosa kalau dia tinggalkan hafalan, maksud sampai dia bentang Quran pun tak boleh baca. Itu maksud dia. Ya. Kalau dia bentang dia boleh baca, itu maksud dia menjaga lagi. Tapi terbaik maknanya dia boleh hafal Quran dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab banyak kelebihan-kelebihan orang yang menghafazkan Al-Quran. Habis itu. Kemudian akhirnya summa la tajidu laka bihi alaina wakilah. Kemudian engkau tidak memperoleh pelindung daripada kami. Ya, apa maksud ini? Yakni engkau, yakni wahai Muhammad SAW, atau hitab kepada kekasihnya Rasulullah SAW, tidak akan mendapat petolong, tidak ada orang yang membantu, tak ada penolong yang akan menolong engkau dan menggagalkan rancangan kami. Maknanya kalau Tuhan buat tak ada siapa, walau engkau sendiri pun tak boleh halang. Itu maksudnya. Juga tidak berdaya menghalang kehendak kami. Masya Allah, kan apa yang Tuhan kehendaki itu saja berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa benda yang tidak kehendaki takkan berlaku. Atau puji pada tauhid, ya tauhid dalam af'al, itulah mengesahkan af'al Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap ya zarratul mawjudat, semua zarah mawjudat, ada tak ada semua diset oleh Tuhan. Tak ada satu pun boleh lepas daripada dia, sebab Allah Taala itu mutlak, kita muqayyad. Ya, itu beza dia. Habis kemudian illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.